Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Hormati tuan-tuan para jamaah muslimin, mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita kesempatan untuk masih lagi menumpang hidup kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian diberikan kepada kita nikmat kesihatan, dan dengan nikmat tersebut dapat kita meneruskan kehidupan kita dan juga kita dapat melangkahkan kaki kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sedikit sebanyak amalan yang kita lakukan ini mendapat ganjaran yang setimpal di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada malam ni kita meneruskan kembali pengajian kitab kita dalam kitab Talbisul Iblis. Masih lagi di bawah tajuk bersederhana dalam mengamalkan sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam melakukan bid'ah. Yang mana seperti mana kita sedia maklum, pada bulan lepas kita telah membicarakan berkaitan dengan muka surat muka surat Sekejap, saya pun baru nak buka ni. Muka surat 88. Kita telah membicarakan pada bulan lepas berkaitan dengan bab berkaitan dengan sunnah. Pada malam ni insya-Allah kita akan meneruskan kembali, iaitu bab berkaitan dengan bid'ah. Baik, yang mana bulan lepas kita telah membicarakan apakah pengertian sunnah, iaitu sunnah ni terbahagi kepada dua, sunnah yang tasyri'iyah dan sunnah yang ghairu tasyri'iyah. Sunnah yang tasyri'iyah ni apa dia? Sunnah yang Nabi SAW tuntut untuk kita lakukan. Manakala sunnah yang ghairu tasyri'iyah, iaitu sunnah yang Nabi tak tuntut untuk kita laksanakan. Tapi kalau kita nak buat, itu lebih baik. Seperti mana sunnah yang tasyri'iyah ni, seperti mana solat, puasa dan sebagainya yang ditinggalkan oleh Nabi, yang Nabi minta untuk kita lakukan. Adapun sunnah yang ghairu tasyri'iyah ni, sunnah daripada segi sudut kapasiti Nabi sebagai seorang manusia biasa. Seperti mana Nabi memakai jubah. Nabi tak tuntut kita pakai jubah, tuan-tuan. Tapi kalau kita pakai jubah, kerana apa? Kerana nak menurut ataupun nak mengikut seperti mana Nabi SAW, tidak menjadi masalah. Bahkan kalau kita tak pakai jubah sekalipun, kita mendapat pahala mengikut sunnah Nabi, iaitu pahala kita mengikut menutup aurat. Maka ini merupakan satu sunnah yang dituntut oleh Nabi SAW. Okey, baik. Jadi insya-Allah pada malam ni, pada muka surat yang ke-88, kita akan membicarakan perihal berkaitan dengan tajuk bid'ah. Jadi saya tak boleh cakap lama ni, tuan-tuan, sebab jam ada depan mata saya ni. Dia kena ejan sikit bagi nampak kan, saya takut saya terlajak ni. Baik. Kata pengarang kitab, apa pula erti bid'ah? Ini persoalan yang besar dan tidak pernah luntur di zaman. Ia sudah didebat dan dilumatkan perbincangannya sejak lebih dari 1000 tahun dalam kalangan ulama pada pelbagai zaman. Namun ia masih gagal mencapai kesepakatan. Di samping itu, boleh dianggap sebagai keluasan dalam hal ijtihad. Ia juga turut diambil peluang oleh iblis dan syaitan bagi menyuntik kebencian sesama muslim, mukmin dan orang-orang yang saleh. Tidak kurang contoh-contoh yang berlaku pada zaman silam, sama ada daripada kalangan pengikut ataupun ulama besar yang bertelagah dan bermusuhan sehingga mendorong pembunuhan dalam kalangan pengikut masing-masing. Ini amat disukai oleh iblis tentunya. Justru syarah dan tahqiq saya pastinya tidak akan mampu meredakan perdebatan dan pertikaian yang sudah sekian lama menyala ini. Baik. Pada kata pengarang kitab ni apa dia, tuan-tuan? Iaitu bid'ah ni merupakan satu isu yang sangat-sangat panas
Makna kata dah didebatkan setelah lebih kurang 1 kurun yang lalu. Makna kata 1000 tahun yang lalu. Habis selesainya ataupun meninggalnya para sahabat, para tabi'in dan tabi'in pada ketika itu, maka disitulah bermulanya perdebatan berkaitan dengan erti bid'ah, takrif bid'ah ini. Bahkan bila mana orang yang berdebat yang terlalu ekstrim, mereka mula akan mengambil satu langkah yang sangat agresif. Dengan apa? Dengan ada yang berbunuhan di antara satu dengan yang lain. Antara sahabat saya, dia pernah mengaji di Pakistan. Dia menceritakan bagaimana ekstrimnya pegangan-pegangan orang-orang di sana. Okey. Yang mana ada di situ, Pakistan ni dia kata, dalam keadaan satu negara yang di dalamnya adanya Syiah, adanya Sunni, adanya macam-macam jenis fahaman dalam tu. Jadi fahaman-fahaman yang ekstrim ni, mereka akan bertelagah di antara satu dengan yang lain. Dan akhirnya apa yang terjadi, mereka berbunuhan di antara satu dengan yang lain. Maka hasilnya, keuntungannya dapat kepada iblis. Sebab tu tuan-tuan, bid'ah ini dijatuhkan pada peringkat yang kedua. Kalau kita tengok di awal pengajian kita, di awal muka surat, bab yang pertama ada membicarakan berkaitan dengan peringkat-peringkat godaan iblis. Peringkat godaan iblis yang pertama iaitu mendorong manusia untuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringkat yang kedua iaitu menjadikan manusia supaya melakukan sesuatu bid'ah. Maka di sinilah pasal apa bid'ah ini mendapat tempat yang kedua, bukan tempat yang ketiga, keempat ataupun tempat yang terakhir. Kerana bid'ah ini sangat bahaya. Sebab apa? Sebab bila mana seseorang yang melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan sesuatu yang dibawa oleh Nabi SAW, maka ia merupakan satu pegangan yang akan diguna pakai oleh orang tersebut, kalaulah sekiranya seseorang tu dia dapat sesuatu tu daripada orang yang dia sangat-sangat percaya, orang yang dia sangat-sangat takjub dengan keilmuan dia. Dia bagi satu amalan dan ada orang pula menyatakan amalan ini bid'ah. Maka dia akan jadi apa? Dia akan jadi rasa tak puas hati. Takkan Tok Guru aku menipu? Takkan Tok Guru aku nak bagi satu amalan yang sia-sia? Maka pada ketika itu mereka akan bertelagah di antara satu dengan yang lain. Dan akhirnya akan menimbulkan pergaduhan. Bahkan tercetusnya pembunuhan di antara satu dengan yang lain. Jadi sebab tu bid'ah merupakan satu perkara yang sangat berbahaya di kalangan masyarakat. Sebab itulah kata Imam Ibnul Jauzi, dia meletakkan amalan bid'ah ini kepada peringkat yang kedua yang paling bahaya. Kalau kita tengok peringkat ketiga melakukan dosa besar. Pasal apa dosa besar tak letak peringkat yang kedua? Pasal apa bid'ah letak nombor 2? Dosa besar sebab orang tahu benda tu berdosa. Contoh, orang yang minum arak, dia tahu minum arak tu berdosa. Tuan-tuan, kita pergi tanyalah mana-mana manusia sekalipun. Manusia yang beragama Islam. Dia pergi minum arak, dia pergi berjudi. Kalau kita tanya pada dia, tahu tak benda ni berdosa? Confirm, dia akan cakap benda ni berdosa. Jadi, kalau orang yang melakukan bid'ah, melakukan satu amalan yang tidak datangnya daripada syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, dia takkan cakap benda ni, benda yang berdosa. Kerana apa? Kerana dia merasakan ini merupakan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apa yang dia buat hanyalah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala kerana tidak mengikut seperti mana yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita buat amal ibadat, kita nak persembahkan pada siapa? Kita nak bersembah pada Allah. Jadi bila kita nak persembah pada Allah, kita nak kena mengikut acuan seperti mana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak ikut acuan yang ditetapkan oleh Allah ni, macam mana kita nak tahu acuannya? Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana Nabi itu diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi penerangan, untuk membimbing manusia ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka dalam surah Yasin, innaka laminal mursalin, sesungguhnya kamu wahai Muhammad diutuskan untuk membawa manusia ala siratim mustaqim, di atas satu jalan yang lurus. Makna kata Nabi SAW ni diutuskan untuk membawa manusia mencapai keredaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi daripada situ kata pengarang kitab, orang yang melakukan bid'ah ini merupakan satu perkara yang sangat berbahaya.
Kerana apa? Ini merupakan satu perdebatan yang bukan baru berlaku pada zaman kita sekarang, bahkan telah berlaku 1000 tahun yang lalu. Baik, kemudian kata pengarang kitab lagi. Cuma saya berharap bagi menunaikan amanah ilmu dan menghuraikan ringkas topik ini, saya perlu membawakan beberapa ijtihad kumpulan ulama silam dalam mendefinisikan bid'ah ini. Ringkasnya, terdapat dua pendekatan dalam mendefinisikannya, iaitu daripada kalangan ulama Hanabilah dan juga yang lainnya. Ataupun boleh juga saya mudahkan dengan menyatakan kumpulan pertama. Kumpulan pertama menerima wujudnya klasifikasi bid'ah pada istilah syarak kepada yang baik, iaitu bid'ah hasanah, dan yang buruk bid'ah sayyi'ah. Kumpulan kedua, bid'ah pada istilah syarak, semuanya adalah sesat. Manakala yang wujud klasifikasi kepada yang baik dan buruk hanyalah bid'ah pada sudut bahasa. Baik, di sini kita boleh melihat bagaimana dipecahkan kepada dua golongan bid'ah ni tuan-tuan. Ataupun dua kategori pemahaman bid'ah. Kumpulan pertama, dia menyatakan ada bid'ah yang baik dan ada bid'ah yang buruk. Dan kumpulan yang kedua menyatakan semua bentuk bid'ah ini merupakan satu perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita buat semuanya sia-sia. Kerana apa? Kerana mereka berpandukan dalil seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa dia? Man ahdatha fi amrina hadza fahuwa rad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu di dalam ibadah kami, fahuwa rad, maka dia tertolak. Makna kata di sini mereka memegang hadis ini bahawa kalau semua yang dibuat amal ibadat itu tersebut tidak disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia tertolak. Maka kat sini ada dua kumpulan yang memahami bid'ah ini. Jadi dua kumpulan yang saling bergaduh ni. Yang mana kumpulan pertama kata ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang sayyi'ah, ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Kumpulan kedua pula kata tak ada. Dalam bab ibadat, semua bid'ah merupakan bid'ah yang buruk. Tak ada bid'ah yang baik. Baik. Kemudian kata pengarang kitab, selain daripada itu, pendekatan pendefinisian di atas boleh dilihat pada contoh-contoh di bawah. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, iaitu Imam Asy-Syafi'i sendiri berkata, perkara baru dalam urusan agama dua bentuknya. Apa-apa yang baru diciptakan serta bercanggah dengan kitab dan sunnah serta asar ataupun ijma'. Ini adalah bid'ah yang sesat, iaitu bid'ah dalalah. Dan apa yang baru diciptakan dalam urusan yang baik tiada pula dicanggahi oleh sesiapa, ini adalah bid'ah yang tidak tercela. Telah berkata Umar berkenaan dengan solat malam bulan Ramadan, amat baik ciptaan ini merujuk kepada solat berjamaah sewaktu tarawih. Baik, kata Imam Asy-Syafi'i, yang mana Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahawa segala jenis bentuk bid'ah yang mana disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dinamakan bid'ah yang hasanah. Segala amalan bid'ah ni tuan-tuan, dia hanya khusus daripada segi bab berkaitan dengan ibadat sahaja. Bab berkaitan dengan urusan dunia dia tidak berkait. Contohnya macam mana? Kita biasa dengar, kalau nak ikut sunnah sangat, ikut sunnah Nabi naik unta. Pasal apa naik kereta? Tak, ini berkaitan dengan dunia. Dunia ni dia tak berkait langsung berkaitan dengan bid'ah ataupun tidak. Bid'ah ini hanya timbul daripada segi amal ibadat semata-mata. Okey? Jadi bila bersangkut paut dengan amal ibadat, mereka-reka sesuatu di dalam amal ibadat, ini yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa rad, bahawa ia tertolak. Jadi dekat sinilah kata Imam Asy-Syafi'i, buat satu-satu amalan yang tidak ada sandaran kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun Al-Quran, maka ia merupakan bid'ah yang dalalah. Tapi kita buat satu amalan yang baru, tetapi amalan tersebut ada disandarkan kepada sesuatu yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang dinamakan bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Seperti mana contohnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang mana dia mengumpulkan orang untuk solat di masjid secara berjamaah pada waktu malam di dalam bulan Ramadan, atau pahamnya Sayyidina Umar melakukan solat tarawih 20 rakaat di dalam masjid mengumpulkan orang-orang. Jadi kalau kita melihat bagaimana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu sendiri buat solat tarawih berapa hari tuan-tuan di masjid? Lebih kurang 4 hari saja Nabi buat di masjid. Jadi di sinilah timbul
satu isu di mana kalaulah sahabat melanggar sunnah Nabi SAW, bukankah dia telah melakukan bid'ah? Jadi sebab apa Sayyidina Umar buat macam tu? Yang pertama, sebabnya kalau Nabi setiap malam Nabi pergi ke masjid untuk solat tarawih, maka di situ tuan-tuan kita boleh lihat orang-orang yang selepas sahabat, mereka akan menganggap amalan ini merupakan amalan yang wajib dilakukan di masjid sahaja. Sebab apa yang dibuat oleh Nabi, itu menjadi ikutan. Boleh tak kalau solat tarawih dilakukan di rumah? Boleh, tak ada masalah. Ini yang Nabi nak tunjukkan. Nabi nak tunjukkan bahawa kalau kita nak solat di rumah boleh, kalau kita nak solat di masjid juga boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kam raka'atan liqiyamur Ramadan?" Berapa rakaat untuk menghidupkan malam pada bulan Ramadan? Nabi kata, "Sallu masna masna." Salat 2 rakaat, 2 rakaat. Nabi ada bagi tahu tak berapa jumlah rakaat? Nabi tak bagi tahu. Jadi dekat situ Sayyidina Umar bin Al-Khattab dia mengambil 20 rakaat. Sayyidina Umar mengambil 20 rakaat, maka itu dijadikan pegangan di sesetengah tempat, bahkan di Malaysia juga mengambil pandangan tersebut. Kalau kita tengok di masjid-masjid banyak buat macam tu. Dia solat 20 rakaat. Tapi tuan-tuan, kalau kita tengok mazhab daripada Imam Ahmad bin Hanbal itu sendiri, Imam Hanbali, dia buat bukan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Maliki. Imam Maliki dia buat berapa? Imam Maliki buat 36 rakaat. Tapi semuanya bertepatan dengan hadis Nabi SAW. Mereka tak mengada-adakan amal ibadat tersebut. Mereka berpadukan hadis Nabi. Kerana Nabi kata, nak solat pada waktu malam ataupun solat tarawih ni, berapa banyak bilangan rakaat? Nabi kata 2 rakaat, 2 rakaat. Buat secara 2 rakaat, 2 rakaat. Nabi tak tentukan 2 rakaat, 2 rakaat sampai berapa? Sampai 8 rakaat. Nabi tak cakap macam tu. Ataupun Nabi tak kata 2 rakaat, 2 rakaat sampailah 20 rakaat. Nabi tak kata. Cuma Nabi kata masna masna. 2 rakaat, 2 rakaat. Makna kata di sini jelas difahami bahawa 2 rakaat, 2 rakaat itu tidak ada batas dia punya limit di dalam kita melakukan salat tarawih. Maka di sinilah Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dia bukan melakukan satu bid'ah, tetapi dia melakukan satu amal ibadat yang mengikut cara Nabi SAW. Baik, kemudian kata Imam Izzuddin bin Salam, bid'ah adalah merujuk kepada suatu perbuatan yang tidak pernah berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Ia pula terbahagi kepada bid'ah yang wajib, bid'ah yang haram, bid'ah yang digalakkan, bid'ah yang makruh, bid'ah yang harus. Dan kaedah mengetahui dan menentukannya bergantung dengan semakannya perbuatan baru itu dengan kaedah syarak. Jikalau ia termasuk dalam hal yang mewajibkan, ia boleh menjadi yang wajib. Demikian juga yang mengharamkan. Baik, dekat sini kata Imam Izzuddin, dia kata apa? Dia kata bid'ah ni kadang-kadang dia boleh jadi wajib, dia boleh jadi haram, dia boleh jadi makruh, dia boleh jadi harus. Jadi pasal apa dia boleh jadi macam tu? Kerana mengikut hal keadaan sesuatu perkara tersebut. Contohlah tuan-tuan, kita buat tahlil ni tuan-tuan. Biasa orang buat tahlil ni selepas dikebumikan jenazah tersebut. Okey. Jadi tahlil ni adakah satu perkara yang haram? Kerana apa? Kerana zaman Nabi tak buat benda ni. Tapi ada tak hadis yang Nabi kata mendoakan kepada si mati? Maka tahlil merupakan salah satu cara untuk kita mendoakan kepada orang yang telah meninggal dunia. Maka amalan tersebut adanya didasari dengan hadis Nabi SAW. Tapi dalam ibadat tahlil ni tuan-tuan, dia boleh jadi haram, dia boleh jadi makruh, dia boleh jadi wajib, dia boleh jadi harus. Dia jadi wajib ketika mana? Ketika mana kita melihat ahli keluarga si mati, orang yang meninggal ni, lalai dalam memperingati si mati ni tuan-tuan. Contoh, ayah orang ni meninggal, tapi anak dekat bawah duduk sembang isap okok dengan kawan-kawan dekat bawah tu. Macam tak ada apa yang berlaku pada rumah dia. Pada ketika tu, waktu tu wajib untuk buat apa? Untuk buat tahlil. Kerana apa? Kerana nak mengingatkan anak ni bahawa dia baru saja kehilangan ayah dan ayahnya sangat memerlukan doa daripada seorang anak.
Jadi ini merupakan satu perkara yang kita nak kena faham. Okey? Dia boleh jadi haram tahlil ni. Pasal apa? Kalau orang yang tak ada kemampuan. Tuan-tuan, bila orang meninggal ni, bukan semua orang yang meninggal ni dia meninggalkan harta. Ada orang yang tak meninggalkan apa-apa, bahkan dia meninggalkan hutang lagi ada. Okey? Jadi keluarga yang terbeban. Bila mana keluarga yang terbeban, dia tak mampu nak buat tahlil ni, tuan-tuan. Maka dia tak buat tahlil ni, maka itu bukanlah satu perkara yang wajib kepada dia dan juga bukan perkara yang harus bagi dia. Kalau dia buat, membebankan dia sehingga dia kena berhutang nak buat tahlil ni, tuan-tuan, maka tak perlu untuk dia lakukan. Kalau dia buat juga dengan apa? Dengan dia buat satu pekerjaan yang haram semata-mata nak menjadikan tahlil itu ada, maka itu menjadi haram bagi dia. Contohnya macam mana? Ada kes, tuan-tuan. Mak dia meninggal, dia nak buat kenduri tahlil malam tu, dia pergi curi kabel, tuan-tuan. Dan hasil daripada curi kabel ni tadi, dia buat tahlil malam tu. Maka hukumnya haram untuk dia lakukan pada ketika tu. Harus bagi apa? Bagi orang yang berkemampuan. Dia nak buat pun boleh, dia tak nak buat pun tak apa. Asalkan dia ingat bahawa yang dah meninggal tu ahli keluarga dia ataupun kita sebagai waris, kita mengingati dan kita mendoakan mereka. Makna kata kita tak lalai daripada mengingati mereka, jadi terpulang. Dia nak buat, tak nak buat pun tak menjadi satu kesalahan. Itu harus. Jadi itulah yang dinyatakan bid'ah ini terbahagi kepada beberapa bahagian mengikut Imam Izzuddin bin Salam. Baik, kemudian kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dan setiap perbuatan yang berlaku tidak pada zamannya Nabi SAW dinamakan bid'ah. Tetapi ada yang menjadi hasan dan ada juga yang menjadi sebaliknya buruk. Makna kala definisi mengikut kalangan, menurut kalangan Hanabilah antaranya adalah Ibn Rajab Al-Hambali, iaitu mafhum bid'ah pada syarak adalah lebih khusus daripada lughah bahasa. Semua bid'ah mazmumah sahaja. Beliau menyatakan yang dimaksudkan dengan bid'ah adalah segala perkara baru yang tidak ada asalnya dalam syariat yang menunjukkan atasnya. Adapun perkara baru yang ada asal daripada syarak yang menunjukkan atasnya, maka bukanlah bid'ah dari segi syarak, tapi itu bid'ah dari segi bahasa. Baik, kata apa? Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, iaitu dia merupakan salah satu ulama dalam mazhab Hambali. Macam kita ni mazhab Syafi'i, kita ada ulama-ulamanya, antaranya Imam An-Nawawi, dia merupakan imam mazhab ataupun ulama di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dalam mazhab Imam Hambali, dia punya ulama dia Ibn Rajab Al-Hambali. Jadi dia ni mengeluarkan satu fatwa menyatakan bahawa bid'ah ini, dia kalau selagi mana dia mengikut apa yang diajarkan oleh Nabi SAW tu bukan bid'ah. Selagi mana ada disandarkan kepada hadis Nabi SAW, itu bukan dinamakan bid'ah. Itu mengikut sunnah Nabi SAW. Yang dinamakan bid'ah, dia buat satu amalan, tapi amalan tersebut tidak ada sandaran mana-mana langsung daripada Al-Quran, daripada hadis, daripada ijma', qiyas dan juga sunnah sahabah. Jadi 5 sumber ni tak ada. Dia buat amalan ni sebab apa? Sebab dia rasa benda tu baik. Tuan-tuan, benda yang baik tak semestinya diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bagi satu keadaan yang mana di dalam waktu kita rukuk ataupun waktu kita sujud, boleh tak kita baca surah Al-Ikhlas? Sebab saya ada baca dalam satu buku, dia kata apa? Ketika mana waktu sujud yang terakhir di dalam solat hajat, kalau hajat nak ditunaikan, nak dicepatkan permintaan kita ni, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada sujud yang terakhir, maka nak kena baca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali. Tuan-tuan, daripada segi logik akal kita, itu satu perkara yang baik. Kita baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Adakah itu satu perkara yang tak baik? Tak. Kita bukan baca kitab Veda masa kita tengah sujud tu. Kita baca Al-Quran. Tetapi di situ ada hadis yang melarang. Yang mana Nabi SAW bagi tahu apa dia? Dalam solat, ada 2 keadaan yang kamu tidak dibenarkan untuk membaca apa-apa ayat daripada Al-Quran. Yang pertama, iaitu ketika mana kita rukuk, dan yang kedua, ketika mana kita sujud.
Kerana waktu tersebut, waktu untuk mentazimkan Allah Subhanahu wa taala, waktu untuk meninggikan darjat Allah tu dalam hati kita, waktu untuk kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita sujud, waktu sujud itu merupakan waktu manusia paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mengikut logik akal kita, waktu paling dekat dengan Allah, apa salah kita nak baca ayat Al-Quran? Tapi Nabi kata tak boleh. Nabi kata waktu sujud, waktu kita nak kena besarkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam sujud kita baca apa dia? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kita membesarkan, meninggikan darjat Allah tu dalam hati kita. Kerana apa? Itulah waktu manusia paling hina di sisi Allah. Manusia meletakkan kepalanya sama level dengan kaki dia. Jadi makna kata nak menunjukkan betapa manusia menunjukkan kehinaan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dengan cara tu manusia nak meninggikan darjat Allah tu di dalam hati dia. Jadi kalau sekiranya kita baca ayat Al-Quran yang ada di dalamnya doa, itu tidak menjadi masalah. Contoh dia apa? Contoh kita baca potongan ayat daripada surah Al-Baqarah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Adakah itu bercanggahan dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata? Tak. Kerana apa? Itu merupakan doa. Kerana apa? Dalam sujud Nabi anjurkan supaya kita perbanyakkan membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, perbanyakkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Sujud merupakan salah satu tempat mustajab doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam solat kita ada berapa banyak tempat yang mustajab? Ada dua. Yang pertama waktu sujud, dan yang kedua sebelum kita bagi salam. Innaka hamidum majid. Bacalah doa apa yang kita nak baca pun. Maka di situlah waktu mustajab doa. Okey? Jadi sebab tu tuan-tuan, perlu diingat, tak semestinya satu benda yang kita rasakan baik itu merupakan satu perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Ada jelas hukum yang menyatakan tidak dibenarkan untuk kita membaca ayat Al-Quran. Jadi dekat situ kena faham. Okey? Ini yang dimaksudkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Bukan dia kata bid'ah hasanah ini merupakan satu perkara yang tercela. Tidak. Kalau bid'ah hasanah ni, kata Imam Asy-Syafi'i, satu-satu amalan yang tidak dibuat di zaman Nabi, tapi ada bersandarkan hadis Nabi. Bila kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, dia kata apa? Kalau bersandarkan hadis Nabi, itu tak dinamakan bid'ah. Itu dinamakan mengikut seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma apa? Bid'ah daripada segi bahasa sahaja. Jadi bahasa Arab ni, dia punya bahasa dia indah tuan-tuan. Dalam satu tafsiran dia ada dalam satu perkataan dia ada bermacam-macam tafsiran. Dia ada daripada segi lughah, dia ada daripada segi bahasa, daripada segi istilah dia ada. Contoh solat itu sendiri. Solat daripada segi bahasa dia maksud dia apa? Doa. Sebab tu dalam satu hadis Allah Subhanahu wa taala bagi tahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, idza sallaita." Wahai Muhammad, kalau sekiranya kamu berdoa. Pasal apa Allah kata sallaita? Pasal apa Allah tak kata idza du'a? Pasal apa Allah sebut sallaita? Sebab solah juga membawa erti doa. Jadi daripada segi sudut bahasa, solah itu bermaksud doa. Daripada segi istilah, solat ini membawa satu makna, iaitu dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Maka itu maksud solat daripada segi istilah. Bahasa Arab, dia merupakan satu bahasa yang sangat seni. Kerana apa? Dalam bahasa Arab itu ada nahu, ada saraf, ada balaghah. Dalam balaghah tu pula ada pecahan, mani', ada badi', ada ma'ani, macam-macam. Jadi sebab tu nak kata indahnya bahasa Arab, sebab tu Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Allah tak turun dalam bahasa yang lain. Kerana bahasa yang lain tuan-tuan, dia contohlah kita ambil bahasa Melayu lah tuan-tuan. Kita tak payah ambil bahasa jauh-jauh, kita ambil bahasa Melayu. Perkataan makan ni tuan-tuan, dia boleh jadi macam-macam erti mengikut intonasi yang berbeza. Contoh, makan ni dia boleh bawa erti mempelawa. Contoh kita jumpa kawan kita lalu kita tengah makan. Tiba-tiba kawan kita tegur, "Assalamualaikum." Kita "Waalaikumsalam. Meh duduk makan sekali makan." Itu bawa erti mempelawa. Yang kedua, dia boleh bawa erti marah. Kan? Marah makna kata contoh anak kita ataupun cucu kita, dia makan makanan ringan, cekedis-cekedis ni.
Dia makan depan kita. Kita pun menjadi sakit hati tengok dia makan. Punya banyak dia makan. Makanan-makanan ringan ni sampai kita kata apa? Makan lagi, makan lagi. Kita bukan galakkan dia makan. Tapi kita marah sebab dia makan makanan yang tak berkhasiat. Yang ketiga apa dia? Makan ini boleh membawa erti menyindir. Makan boleh bawa erti menyindir ni macam mana contoh? Isteri kita dah masak dekat rumah dah penat-penat. Tiba-tiba kita pergi pasar malam, kita beli makanan. Kita beli makanan, kita makan makanan pasar malam tu, lepas tu kita jamah sikit je makanan yang isteri kita masak. Lepas tu kita makan, kita sakit perut. Lepas tu kita pun cerita dengan isteri kita, saya beli makanan pasar malam tu saya makan, malam tu saya sakit perut lah. Isteri kita kata apa? Makan lagi, beli lagi kat pasar malam tu, makan lagi. Tu makna kata menyindir. Sebab apa tuan-tuan? Sebab saya baru kena minggu lepas benda tu. Saya tak tahu isteri saya masak, saya belilah. Beli, lepas tu tengok kalau takkan saya nak buang, membazir pula. Makan. Tu makanlah sikit, jamah sikit. Sebab apa? Isteri masak boleh makan untuk besok. Kan? Kita boleh simpan. Tapi malam tu sakit perut. Sakit perut cakap dengan isteri macam tu. Isteri kata, awak beli lagi makan kat pasar malam tu. Terpengaruh sangat dengan orang yang menjual tu. Lepas tu, itu makna kata menyindir. Ini dah dalam bahasa Melayu. Bila dalam bahasa ni tuan-tuan, dia boleh bawa erti macam-macam yang kita boleh faham kat situ mengikut intonasi. Tapi Al-Quran Allah turunkan tak ada intonasi kalau kita baca, dan kita pun tak faham apa Al-Quran tu punya maksud dia kalau kita tak memahami tak memahami bahasa Arab. Okey, kalau kita faham bahasa Arab, kita boleh tahu daripada segi lenggok bahasa ni, kita boleh tahu. Contoh, ada ayat yang Allah sindir manusia. Ada ayat yang Allah bagi tahu tentang azab. Ada ayat yang Allah bagi tahu tentang keseronokan. Kita baca, kita faham benda tu. Contoh, dalam Al-Quran Allah bagi tahu apa dia? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah bagi tahu apa? Bersegeralah minta keampunan kepada Tuhan kamu. Dan orang yang boleh dapat keampunan Tuhan ni, Allah akan sediakan jannatun arduhas samawati wal ard. Allah akan sediakan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Aku sediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Ini khabar gembira. Kita baca, kita faham tuan-tuan maksud dia. Allah nak ceritakan tentang syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah nak menceritakan tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Allah ceritakan dalam surah Al-Mulk, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Yang mana manusia ketika mana dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, malaikat ni bertanya kepada orang-orang yang kena campak ni, pasal apa? Pasal malaikat hairan. Pasal apa yang banyak sangat fauj. Fauj ni apa? Berombong-rombongan masuk ke dalam neraka Allah. Ramainya manusia dicampakkan ke dalam neraka Allah ni, sampai malaikat yang jaga neraka ni pun boleh jadi hairan. Dan sa'alahum, malaikat bertanya kepada orang-orang yang masuk dalam neraka ni, alam ya'tikum nadhir. Masa kamu hidup dulu, tak ada ke orang yang datang bagi peringatan pasal neraka ni? Ini yang Allah bagi tahu. Manusia akan masuk ke dalam neraka bila mana manusia lalai daripada peringatan yang diberikan. Ini ayat tentang azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Allah bagi tahu ayat perumpamaan dalam surah Al-A'raf ayat 179. Allah bagi tahu apa dia? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah kata apa dia? Nescaya kami akan penuhkan neraka jahanam ini daripada golongan-golongan jin dan manusia. Siapa mereka? Yang mana mereka diberikan penglihatan, mereka tak nak melihat nikmat Allah, mereka dapat tengok segala nikmat Allah, mereka tak nak berfikir tentang Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka ada pendengaran, tapi mereka tak nak gunakan nikmat pendengaran ini dengan baik. Dan apa lagi Allah kata? Ulaika kal an'am. Mereka ini seperti binatang-binatang ternakan. Balhum adal. Bahkan lebih teruk daripada binatang-binatang ternakan. Ulaika humul ghafilun. Mereka inilah orang-orang yang lalai, orang-orang yang sesat.
Dekat situ Allah sindir manusia. Orang yang tak nak gunakan nikmat mata, orang yang tak nak gunakan nikmat telinga, orang yang tak nak menggunakan nikmat otaknya, akalnya dengan baik, maka Allah umpamakan mereka ini seperti binatang-binatang ternakan. Contoh dia apa? Contoh dia tuan-tuan, kita panggil muazzin yang paling sedap suara untuk pergi azan kepada sekawan lembu yang sedang makan rumput. Kita minta dia azan pada ketika tu, lembu dengan azan, lembu takkan pergi masjid, tuan-tuan. Jadi sama tak dengan manusia? Bila mana manusia yang mendengar azan, tapi dia tak nak sambut laungan azan itu dengan melaksanakan solat. Maka itulah perumpamaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yang Allah bagi tahu, ulaika kal an'am, mereka itu umpama binatang-binatang ternakan. Maka di sinilah kita boleh tengok ayat dalam bahasa Arab ini, dia merupakan satu ayat yang indah, seni, tetapi mudah difaham dan mudah dipelajari, ayat tentang bahasa Arab. Baik, jadi sebab itu Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, Al-Quran tak diturunkan dalam bahasa-bahasa yang lain. Kalau Al-Quran turun dalam bahasa Melayu, tuan-tuan, kacau kita, tuan-tuan. Kita nak baca kitab Bahrul Mazi pun, tuan-tuan, terkial-kial. Bukan tuan-tuan lah, saya lah, tuan-tuan. Kitab Bahrul Mazi tu, dia ada terjemahan dia bahasa Melayu. Yang dikarang oleh siapa? Syekh Idris Al-Marbawi. Kitab tu usia dia berapa lama? 70 tahun je baru. Al-Quran berapa lama? 1400 tahun lebih. Kitab Al-Quran. Kitab yang 70 tahun dikarang oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Satu kitab yang sangat bermanfaat. Tetapi tuan-tuan cuba tengok bahasa dia. Ketahuilah saudaraku, adalah dengan itu bahawa diceritakan bahawa kita pun kadang-kadang pening nak baca. Nak kena baca betul-betul baru faham apa yang nak disampaikan. Cuba bayangkan 1400 tahun punya bahasa, tuan-tuan. Dia tak guna bahasa Melayu dah. Dia guna bahasa hikayat, tuan-tuan. Jadi bila bahasa hikayat ni, lagi kita pun pening kepala nak baca. Tapi sebab ayat dalam bahasa Arab, dia merupakan ayat yang teratur. Dan ayat itu, makna kata ayat yang boleh dipakai dalam semua zaman. Jadi sebab tu Allah maha mengetahui, Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab untuk senang difahami oleh manusia. Baik, kemudian kata pengarang kitab lagi, dan adapun apa yang terjadi pada ucapan ulama salaf dari menganggap baik hasanah pada sebahagian bid'ah, maka sesungguhnya itu hanyalah dalam bid'ah dari segi bahasa sahaja, bukan dari segi syariah. Di antara contoh hal itu dalam ucapan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika mengumpulkan manusia mendirikan solat malam pada bulan Ramadan dengan satu imam di dalam masjid. Beliau keluar dan melihat mereka solat seperti itu, maka beliau berkata, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Baik, saya kata dah tadi, yang mana Sayyidina Umar mengumpulkan penduduk-penduduk Madinah untuk solat berjamaah di masjid. Walaupun pada zaman Nabi tak buat macam tu, tapi Sayyidina Umar buat. Disebabkan apa? Disebabkan Sayyidina Umar nak bagi penduduk di Madinah mengingatkan supaya malam bulan Ramadan kena dihidupkan. Jadi dikumpulkan di dalam masjid dan solat secara berjamaah. Dan solat secara berjamaah di masjid pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Cuma Nabi tak buat sampai hujung Ramadan, tapi Sayyidina Umar buat sampai hujung Ramadan. Maka itu bukanlah bid'ah. Kerana apa? Ada sandaran daripada perbuatan Nabi SAW. Baik, beliau mengulas pula pendekatan pembahagian yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i dengan katanya apa yang dimaksudkan oleh Imam Asy-Syafi'i sebagaimana yang kami telah sebut sebelum ini adalah asal konsep bagi bid'ah yang tercela itu adalah apa-apa yang tiada asalnya dalam syariah yang menjadi rujukannya. Ia adalah bid'ah betul-betul rekaan pada perspektif syariah. Manakala bid'ah yang terpuji adalah apa-apa yang bertepatan dengan sunnah, iaitu jikalau ia mempunyai asas dan asal daripada sunnah, ia sesungguhnya adalah bid'ah pada bahasa dan bukannya pada perspektif syarak, disebabkan ia bertepatan dengan sunnah. Imam Asy-Syatibi pula mendefinisikan sebagai bid'ah adalah satu jalan yang direka dalam urusan keagamaan yang kelihatan seperti syar'i, yang mana disasarkan jalan baru itu dilaksanakan bagi mencapai objektif dari jalan yang benar-benar syar'i. Baik, secara kesimpulan tuan-tuan, apa yang nak disampaikan dalam kitab ni, apa dia, penulis ni nak sampaikan, bid'ah ini jumhur ataupun sepakat ulama ni menyatakan apa dia? Bid'ah ni satu benda yang bukan datang daripada Nabi SAW.
Nabi tak buat benda tu. Tapi tiba-tiba zaman kita ada orang buat. Dan dia mereka-reka amal tersebut. Sedangkan zaman Nabi tak ada. Contoh apa dia? Mandi safar, tuan-tuan. Kalau dulu amalan ni sangat popular. Tapi sekarang tak ada lah kot. Mandi safar ni, dia tidak ada mana-mana hadis daripada Nabi SAW yang Nabi pernah buat benda tu. Jadi itu tidak bertepatan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Adapun kalau kita lihat solat hajat, zaman Nabi tak ada solat hajat, tuan-tuan. Tetapi ada Nabi suruh sahabat solat 2 rakaat dan ulama mengambil nama solat tersebut dengan nama solat hajat. Sebab apa? Hadisnya macam ni. Hadis ada seorang sahabat datang berjumpa Nabi, ya Rasulullah, aku mempunyai permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, "Sallu raka'atain." Kamu solat 2 rakaat untuk minta apa-apa permintaan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama nak jadi kita ni mudah, tuan-tuan, supaya tak keliru, nak tak tahu mana satu solat tasbih, solat hajat, solat qiyam solat tahajud apa semua. Nabi tak nak, ulama ni tak nak bagi kita terkeliru dengan solat-solat ni, maka mereka menamakan solat-solat ni. Walaupun di zaman Nabi tak ada nama solat hajat, tetapi amalan solat hajat ni Nabi pernah bagi pada sahabat. Nabi pernah minta sahabat untuk solat 2 rakaat kalau kita ada hajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi itu yang dinamakan solat hajat. Maka itu bukanlah bid'ah. Walaupun di zaman Nabi tak ada nama solat hajat, tapi amalan tersebut ada Nabi suruh buat, maka itu bukan bid'ah. Tapi mandi safa zaman Nabi, Nabi tak pernah buat dan sahabat-sahabat tak pernah buat benda ni. Jadi itu bukanlah yang datang daripada Nabi SAW. Yang tu yang dinamakan bid'ah. Dia sifir dia, tuan-tuan. Formula dia mudah. Nak faham bid'ah ni, satu benda yang tak ada sangkut paut pun dengan Nabi SAW. Bila tak ada satu benda yang sangkut paut dengan Nabi, tidak ada dalil daripada Al-Quran, tidak ada daripada hadis Nabi SAW, maka secara automatik ia menjadi amalan bid'ah. Kalau zaman Nabi tak ada buat, tapi perkara itu terjadi pada hari ini, tapi ada benda yang disandarkan kepada Nabi SAW. Macam saya kata tadi, solat tarawih 20 rakaat. Memang zaman Nabi, Nabi tak buat. Tapi ada tak Nabi buat berjemaah di masjid? Ada. Tapi ada tak sandaran tersebut? Ada. Jadi itu tidak dinamakan bid'ah. Dia yang memang tak ada sangkut paut langsung, itu namanya bid'ah. Jadi kita kena faham benda tu. Jadi benda-benda ni lah, amalan-amalan ni yang menjadikan manusia ini mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana amal ibadat yang mereka buat, mereka rasa mereka lebih baik daripada utusan yang Allah utuskan kepada manusia. Sedangkan Allah mengutuskan Nabi rahmatan lil alamin. Allah mengutuskan Nabi untuk apa? Untuk memberi rahmat kepada sekalian alam, untuk menyebarkan cara-cara ataupun bagaimana kaedah-kaedah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hari ni, tuan-tuan, kita nak kena berjaga-jaga. Berkaitan dengan amalan, hari ni sangat banyak kita boleh tengok orang-orang yang bagi amalan-amalan yang tidak ada asalnya. Tidak ada asalnya berkaitan dengan satu-satu amalan. Contohlah, tuan-tuan, saya bagi satu amalan yang mana saya kata amalan ni kita buat, maka dengan kita buat amalan ni kita punya hidup akan selamat. Contohlah saya kata, tuan-tuan, kita baca ayat yang terakhir di dalam surah Ali Imran, hidup kita akan selamat. Tuan-tuan, bila dia ada satu kaedah yang suruh kita buat, dia wajib datang dalil daripada Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW. Kalau tak ada sandaran daripada tu, maka yang tu sah-sah saya mereka. Contoh waktu sekarang ni, tuan-tuan, kalau kita tengok COVID semakin lama semakin meningkat kes dia, tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam berita, tak kisahlah dalam Astro Awani ke mana ke, tuan-tuan, dia kata kebanyakannya yang masuk ke hospital dah stage 4 dan stage 5 yang menerima vaksin Sinovac. Siapa penerima vaksin Sinovac perlu berhati-hati, termasuk saya. Saya pun penerima vaksin Sinovac. Okey. Jadi dia kata apa? Yang banyak masuk ke dalam hospital stage 4, stage 5 ni yang menerima vaksin Sinovac. Jadi ada tak usaha untuk kita protect diri kita? Ada, daripada hadis Nabi SAW. Amalan yang Nabi buat untuk melindungi diri Nabi SAW. Nabi ajar apa dia? Baca Mu'awizatain. Mu'awizatain ni apa?
dua qul a'u ni. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dalam hadis Bukhari, Nabi bagi tahu apa? Untuk melindungi diri kita daripada sebarang ancaman dan musibah, maka amalkan muawidzatain ketika mana kita diberikan peluang untuk membaca. Maka paling tidak dalam hidup kita sehari kita boleh amalkan sekali muawidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dua surah tu je bukan panjang pun. Jadi ini berdasarkan apa? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau saya kata baca ayat terakhir dalam surah Ali Imran, daripada mana dalilnya ustaz? Tak, jangan tanya dalil. Kalau siapa tanya dalil maka sesat. Tak, yang tu tak boleh tuan. Bila kita bagi satu-satu amalan, bila kita bagi satu-satu perkara untuk diamalkan, maka wajib kita kena bagi dalil. Pasal apa? Pasal orang nak tahu benda tu asal daripada mana. Tak semua benda yang kita buat, benda ni Allah akan redha. Tak. Sebab apa? Sebab saya bagi tahu dah tadi. Contoh, kita baca surah dalam sujud. Benda tu Nabi SAW larang. Bagi kita, dia merupakan satu perkara yang baik. Apa salah kita nak lakukan? Tapi tidak. Nabi SAW melarang untuk buat benda tersebut. Okey, baik. Jadi insya-Allah penerangan saya berkaitan dengan definisi bid'ah mengikut kitab Talbisul Iblis ini tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan nak mengajukan sebarang soalan boleh tanya pada saya. Sebab saya buka soalan ni bukan sebab saya pandai tuan-tuan, tak. Nak kata saya pandai sangat jauh. Pasal apa? Pasal saya tak pandailah saya buka soalan. Kalau saya tak buka soalan, saya mungkin tak tahu banyak benda. Dan mungkin saya tak terfikir apa yang bermain dalam kotak pemikiran tuan-tuan. Pasal kadang-kadang kita tak tahu benda tu simple je. Tapi bila orang tanya, baru kita dapat tahu jawapannya dan mungkin kita teringat. Macam bulan lepas, ada orang tanya, kalau non-Muslim meninggal dunia, kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kadang-kadang saya tak terfikir benda tu. Tapi bila bertanya, kita mencari jawapan dan akhirnya kita dapat, alhamdulillah, maka tak ada masalah kita nak sebut benda tu. Kerana apa? Itu ucapan tazkirah, ucapan peringatan kepada diri kita. Saya pernah ditanya 2-3 minggu lepas kot, masa Maulidur Rasul. Saya ceramah di satu sekolah. Budak darjah 3 tuan-tuan tanya saya. Dia tanya saya, ustaz, saya nak tanya sikit. Soalan saya, ustaz, tadi ustaz bagi tahu Abrahah dia serang Mekah kan? Saya kata betul, Abrahah serang Mekah. Abrahah serang Mekah guna Kaabah, guna gajah. Serang Kaabah guna gajah. Saya kata betul. Soalan saya, ustaz, Abrahah beli gajah tu kat mana? Saya pun macam tak pernah terfikir soalan ni benda saya kecil dulu. Daripada kecil saya tak pernah terfikir soalan tu. Sebab apa? Sebab budak-budak zaman sekarang bukan macam zaman saya dulu. Zaman saya dulu lain. Kita apa yang ustazah cerita itu je kita angguk je. Tapi budak sekarang dia suka berfikir. Jadi dia tanya saya, ustaz, kat mana Abrahah beli gajah tu? Saya kata ini kalau saya main hentamnya kan memang salah lah saya kan. Pasal itu amanah kita untuk kita menjawab. Dan bila tak boleh nak jawab, kita kena mengaku benda tu kita tak tahu. Tapi alhamdulillah benda tu saya pernah baca dalam kitab Syekh Ramadan Al-Buti, yang mana dia kata apa? Abrahah mendapatkan gajah tersebut daripada Yaman, daripada Habsyah. Abrahah berasal dari mana? Daripada Yaman. Yaman negara Arab. Negara Arab seekor gajah pun tak ada. Jadi dia dapatkan daripada mana? Dia dapatkan daripada Habsyah. Habsyah ni kat mana? Di Ethiopia, di sebelah Afrika Selatan. Logik tak ada gajah kat situ? Logik lah. Pasal memang banyak gajah pun di Afrika Selatan. Jadi dibeli gajah daripada Habsyah, dibawa ke Yaman. Tuan-tuan, kalau kita tak buka soalan tuan-tuan pada ketika tu, mungkin ada orang yang tak terfikir. Bahkan mungkin tuan-tuan sendiri tak terlintas daripada mana Abrahah dapat gajah tu. Kan? Tapi hanya soalan daripada budak darjah 3 tanya saya, ustaz, daripada mana Abrahah dapat gajah tu? Saya macam baru teringat saya pernah baca benda tu. Makna kata saya mengulang kaji baliklah. Jadi kalau tuan-tuan ada persoalan apa-apa, mungkin saya tengah bercakap ni, tuan-tuan nak interrupt, silakan, tak ada masalah. Angkat tangan bagi tanya saya. Baik tuan. Ya. Ya? Aha. Zaman Nabi ada. Sebab apa? Ada hadis-hadis dibukukan satu hadis Tibbin Nabi. Nama kitab tu Perubatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadis-hadis dia. Tapi
Saya bukan ahli dalam bidang perubatan Islam. Jadi saya tak tahu kaedah yang digunakan macam mana, wallahu alam. Cuma saya boleh bagi tahu, ada kitab khusus dinamakan Tibbin Nabi, kitab perubatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam tu dikumpulkan hadis-hadis amalan-amalan Nabi yang Nabi bagi kepada sahabat untuk diamalkan ataupun yang Nabi baca. Ada sahabat yang mana dia baca Fatihah je. Ada sahabat yang dipatuk ular. Pada ketika tu dia tak tahu nak buat apa lagi dah. Dia baca surah Fatihah dan dia tawakal pada Allah. Alhamdulillah baik orang yang dipatuk tersebut. Maka hanya dengan membaca surah Al-Fatihah. Jadi dekat situ adalah kitab itulah dia menceritakan bagaimana kitab perubatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya tak berani nak amalkan pasal saya bukan ahli dalam bidang perubatan tu ya. Jadi kalau nak kata ada ke tak ada, memang ada. Zaman Nabi memang ada. Cuma orang yang sekarang yang menggunakan kaedahnya macam mana wallahu alam, sebab saya tak belajar benda tu. Okey? Baik. Ada lagi soalan apa-apa? Nak tanya? Ya tak? Baik. Kadang-kadang kita dapat satu amalan, selalu daripada grup-grup WhatsApp lah kita dapat benda ni. Okey. Dalam sehari kena baca surah Al-Kafirun, kau tak kisahlah whatever apa surah sekalipun, dia kata baca sebanyak 1000 kali. Selawat ni sebanyak 1000 kali. Surah ni sebanyak 100 kali. Bila kita kena ingat satu benda, bila perkara tersebut dia datang bersama-sama dengan kaifiat. Kaifiat ni cara untuk amalkan. Cara untuk amalkan makna kata baca pada hari ini berapa banyak kali bilangan surah tersebut, maka wajib berserta dengan dalil. Kalau tak ada dalil, maka kita tak boleh nak beramal benda tu, sebab kita tak tahu benda tu adakah benar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun hanya sekadar rekaan semata-mata. Jadi bila ada bilangan-bilangan yang tertentu, waktu-waktu yang tertentu, maka kena ada bersama-samanya dalil. Kalau dia kata ini mimpi yang dapat daripada tok guru saya minta maaf cakap mimpi saya memang tak pakai. Saya cakaplah macam mana orang tu hebat sekali pun, kalau dia katakan amalan berkaitan dengan ibadat datang daripada mimpi, kita tak boleh pakai, tuan-tuan. Sebab apa? Hanya mimpi Nabi SAW yang kita boleh guna pakai untuk kita jadikan amalan dan juga dalil. Mimpi manusia biasa ni, dia lebih kurang macam Allah nak bagi petunjuk je sebenarnya. Contoh, ada orang yang tanya saya, Ustaz, saya ni Ustaz, ada mimpi ayah saya ada berhutang dengan orang sekian-sekian. Okay, dalam mimpi saya tu. Jadi perlu ke saya jumpa dengan orang ni? Saya kata, apa salahnya, pergi je lah jumpa. Sebab dia bukan berkaitan dengan amal ibadat pun. Jadi dia jumpalah orang yang dimaksudkan. Dan dia kata memang ada. Orang tu, ayah dia berhutang dengan orang tersebut. Itu mungkin petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mimpi kita sebagai manusia biasa. Macam cerita 3 Abdul lah, tuan-tuan. Berjumpalah dengan peguam ayahanda Sulaiman Akhlaqin. Dia jumpa dengan Sulaiman Akhlaqin, Abdul Wahub ni. Dan ada harta ismit di luar negeri. Itu nak katakan petunjuk sebenarnya. Jadi kita sebagai manusia biasa, mimpi kita tak boleh dijadikan sebagai dalil, hanya boleh dijadikan sebagai petunjuk sahaja. Okey, baik. Ada apa-apa soalan lagi? Okey. Baik, dalam satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri berfirman, "Wa tanazzalul Qur'an wa huwa shifaa'un." Allah bagi tahu dalam Al-Quran, dan kami turunkan Al-Quran ini sebagai penawar. Bila disebut sebagai penawar ni, Allah tak khususkan mana-mana ayat di dalam Al-Quran. Bacalah mana-mana ayat dalam Al-Quran. Yang pasti ayat tersebut kita baca mengikut lahjahnya, mengikut hukum tajwidnya dan mengikut makhraj hurufnya. Bacaan tu betul. Jadi mungkin kita bagi kita surah lain susah. Surah Fatihah je yang kita boleh baca pada ketika tu. Yang kita betul-betul yakin kita baca tak ada salah, kita baca semua tepat makhraj tajwid dia, maka bacalah, tak ada masalah pun. Kerana apa? Kerana itu merupakan ayat Al-Quran. Sebab orang Melayu kita, minta maaf kata, orang Melayu kita dia percaya hanya Yasin je. Selain daripada Yasin dia tak percaya.
Pasal apa? Bila ada sakit, Yasin. Nak pindah rumah baru, Yasin. Nabi bagi tahu, duduk rumah baru atau datang satu tempat baru, baca apa? Baca surah Baqarah. Tapi orang Melayu kita, dia dengan Yasin berpisah tiada, tuan-tuan. Bukanlah saya nak kata salahkan orang-orang Melayu punya amalan. Tak. Dia baca Yasin, mungkin itu surah yang dia betul-betul memang betul-betul dia kuasai. Tak ada masalah, silakan. Tapi kalau mungkin ada selain daripada surah dalam Al-Quran yang kita boleh yang kita tahu mungkin lebih tepat bacaan kita, maka baca itu lebih baik daripada kita baca Yasin yang kadang-kadang mungkin ada kesalahan dalam pembacaan kita. Tuan-tuan, saya bawa satu kisah. Boleh ke tuan-tuan? Saya lajak sikit je ni. Macam inilah. Saya pernah dapat satu kisah. Masa tu saya kuliah berkaitan dengan kelebihan Al-Quran. Habis saya kuliah, ada seorang muslimat tahan saya. Dia kata, "Ustaz, lepas ni Ustaz, kalau Ustaz kuliah mana-mana berkaitan dengan kelebihan Al-Quran, kalau Ustaz sudi tolong share saya punya cerita, boleh tak?" Saya kata, boleh insya-Allah. Kalau benda tu mendatangkan manfaat, saya cerita lah. Dia kata, "Sini Ustaz, saya 5 bulan lepas ke 6 bulan lepas," dia kata, "saya didiagnose dah ada breast cancer." Breast cancer stage berapa? Stage 3 dia kata. Stage 3 ni, selalu cancer stage berapa paling tinggi? Stage 4 kan? Stage 4 lepas tu dah tak ada stage lagi dah. Stage dia stage ke dalam alam barzakh lah. Jadi dia kata stage 3 Ustaz. Doktor bagi tahu memang ada sel kanser dalam tubuh badan saya dan kanser saya dah stage 3. Dia kata bila dapat berita kena kanser ni, tuan-tuan macam kita tuan-tuan, kita sihat ni apa semua, tiba-tiba badan kita jadi lemah, lesu kan. Kita pun pergi buat medical check up. Scan, MRI apa semua. Lepas tu dia kata apa, ada kanser. Apa perasaan kita masa tu? Down, dia kata. Sangat-sangat sedih Ustaz pada ketika tu. Saya balik rumah, duk termenung, tengok anak balik sekolah, ya Allah. Duk teringat apa? Teringat kalau aku mati, siapa nak jaga anak ni? Yang suami tak kisah, suami mungkin boleh kahwin baru. Kan? Yang bini baru tu boleh tak nak jaga anak saya Ustaz? Ataupun suami tak kahwin, suami kekal, setia dengan saya lah contoh. Suami boleh tak nak jaga anak-anak ni semua? Anak ada 4 orang Ustaz. Dia duk bayangkan kalaulah dia tak ada anak duk kecil-kecil lagi, yang sekolah rendah ada, sekolah menengah ada, semua sekolah lagi. Tak ada yang dah bekerja, tak. Semua sekolah lagi. Duk termenung Ustaz, tengok seorang-seorang bila diorang balik ni Ustaz, saya duk peluk diorang ni, menangis-nangis saya peluk diorang. Diorang duk tanya pasal apa ni mak, pasal apa. Saya, bila mak ni Ustaz, dia nak bagi tahu kesusahan dia tak sampai hati. Macam kita tuan-tuan, kita susah macam mana pun kita tak sampai hati nak bagi tahu dengan anak-anak kita. Jadi begitulah, macam itulah saya Ustaz. Saya peluk anak saya menangis masa tu. Lepas tu saya teringat, Al-Quran ini penawar dalam segala penyakit. Itu janji Allah. Ada masa Ustaz, saya buka Quran. Quran ni jadi sahabat saya. Doktor buat dialisis apa semua macam, doktor buat kemo. Doktor kata kemo, dia kata kemo ni macam mana tuan-tuan, kalau makna yang pernah kena kemo ni mungkin rasa lah kot. Dia kata yang pertama Ustaz, sakit dia memang ada Ustaz. Memang sakit. Yang kedua, mental kita akan down. Dia kata masa tu kita akan jadi moody, kita akan jadi rasa nak cepat marah, cepat tersentuh masa tu. Masa tu Ustaz, sahabat saya Quran Ustaz. Saya tak boleh nak luah pada sesiapa selain Allah dan saya baca Quran. Itu je yang saya ada. Buka Quran ni tak berhenti Ustaz. Asal saya ada masa, saya buka Quran, saya baca. Buka Quran, saya baca. Pasal apa? Saya yakin janji Allah. Allah kata Al-Quran itu penawar. Buka Quran, baca. Alhamdulillah Ustaz. 3 kali saya buat kemo. Alhamdulillah, sel kanser dalam tubuh badan saya hilang. Tuan-tuan, ini berkat Al-Quran. Jadi sebab tu, bila Allah janji, Al-Quran ini sebagai penawar, maka jangan ragu-ragu dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi mana kita boleh nak baca Quran untuk dijadikan penawar dalam kehidupan kita, silakan. Cuma bila Allah tak bagi penawar, kita jangan patah hati, tuan-tuan. Jangan putus asa. Pasal apa? Nabi SAW bagi tahu, bila seorang manusia berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah malu kalau Allah tak balas permintaan manusia ni. Allah akan balas dalam 3 keadaan. Sama ada, yang pertama, Allah akan balas ketika di dunia. On the spot, Allah akan balas, Allah tunaikan permintaan kita. Kalau Allah tak tunaikan di dunia, yang kedua, Allah akan tunaikan di akhirat. Tak tunaikan di akhirat, Allah akan gantikan doa kita dengan diselamatkan daripada musibah. Diselamatkan daripada musibah macam mana? Contoh, zaman COVID ni,
kita ada kontak rapat dengan seorang pesakit COVID. Dalam 5 orang pesakit COVID yang duduk dengan dia, 5 orang kontak rapat ni, 4 orang sangkut. Kita seorang yang selamat, tuan-tuan. Ini tanda doa Allah makbulkan. Allah gantikan permintaan kita itu dengan diselamatkan kita daripada musibah. Sebab apa? Bapa mentua saya, tuan-tuan, sendiri yang kena. Dia jadi kontak rapat kepada seorang pesakit COVID dekat masjid. 5 orang yang jadi kontak rapat, 4 orang kena. Yang pak mentua saya ni duduk sebelah, siap bertepuk tampar bagai apa semua, buat swab test negatif. Ini nak menyatakan apa? Dia kata inilah musibah yang Allah gantikan. Allah elakkan musibah dengan Allah memakbulkan doa. Sebab tu kata Sayyidina Umar, aku tak pernah risau kalau aku berdoa pada Allah, kerana aku yakin setiap kali aku berdoa, Allah pasti akan mustajabkan doa aku. Cuma bentuknya macam mana? Wallahu a'lam. Itu dalam urusan Allah Subhanahu wa taala. Okey? Baik. Ada soalan lagi? Okey, kalau tak ada, insya-Allah cukup sekadar tu. Kita jumpa lagi insya-Allah bulan depan. Mudah-mudahan diberikan kesihatan dan dipanjangkan umur kita sekian. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.